So hari ini kita akan masuk satu tajuk baru sebenarnya yang dinamakan Hardy-Cross Method. Okay. So tapi sebelum tu kita sementara menunggu rakan-rakan yang lain masuk, saya buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan perkara yang nota yang lepas. So yang ini yang sebenarnya yang saya nak cakap. Seperti yang kita telah ketahui bahawa Moody diagram ni kita telah belajar pada fluid mechanics 1 dan kita mengetahui bahawa kita menggunakan Moody diagram ini sebenarnya adalah untuk untuk mendapatkan nilai resistan. Okay. So apa yang selalu kita buat, kita selalunya menggunakan velocity, kita mengira Reynolds number, kemudian kita lukiskan satu garis menegap seperti ini, kemudian kita mengambil kira kekasaran pipe ataupun relative pipe roughness, kita tentukan pada kedudukan yang manakah dan kita akan ikut garisan tersebut sehinggalah ia bersilang pada Reynolds number dan akhirnya kita boleh mendapat nilai friction factor. Okay, tetapi perkara tersebut sebenarnya berlaku di dalam keadaan intermediate range, iaitu kita kata di dalam keadaan area yang ini. Okay. So secara aplikasinya, bahagian manakah yang apa keadaan yang manakah selalunya kita terlibat seperti ini sekiranya kita menggunakan pipe yang kecil untuk piping rumah kita, insya-Allah dia masih lagi berada pada kawasan yang saya lorikkan ini. Oleh itu, kita perlu untuk mengetahui apakah had lajunya dan jenis-jenis pipe. Okay, tetapi kalau kita melihat keadaan yang lebih besar, maksudnya keadaan sistem jaringan pipe yang melibatkan jarak yang panjang, diameter yang besar, kita dapati bahawa mereka tidak menggunakan idea had laju, Reynolds number dan sebagainya. Dia akan menggunakan idea kadar alih sahaja. Kerana apa? Kerana kita dapati bahawa dalam keadaan complete turbulent, dalam keadaan ini kita dapati bahawa garisan ini tidak berubah dengan ketara. Oleh itu membawa maksud sebarang had laju akan menghasilkan nilai friction yang sama. Dia akan refer kepada satu nilai yang tertentu sahaja. Okey, kerana sebab inilah kita kata para pengkaji untuk aliran air yang lebih besar, kita kata jaringan pipe yang lebih besar, mereka tidak tertumpu kepada pencarian velocity, tetapi mereka lebih tertumpu kepada penggunaan kadar alih. Oleh itu, antara rumus yang saya telah perkenalkan sebelum ini ialah kita kata losses sama dengan KQ kuasa 2. So, kemudian bagaimana kita boleh mencari nilai K di sini? Kita kena faham bahawa ia adalah ringkasan daripada major loss yang kita belajar daripada fluid 2. So, saya tunjukkan di sini. So, ini adalah rumus untuk major loss. So, kemudian rumus ini yang kita ubah. Saya rasa saya ada tunjuk di sini. Okay, so idenya seperti ini. Kita ubah daripada major loss, kita ubah nilai velocity di sini dengan menggunakan continuity equation, kadar alih. Kemudian kita dapati bahawa keseluruhan nilai ini adalah pemalar. Kerana di dalam satu sistem pipe yang besar, maksudnya yang diuruskan oleh Syabas, AAJ, Lembaga Air Perak dan sebagainya, kita dapati bahawa mereka tidak mudah untuk mengubah jenis pipe dan tidak mudah untuk mengubah diameter pipe. Oleh itu, diameter akan menjadi fix dan juga kita kata untuk jaringan pipe di antara satu tangki ke satu tangki perumahan, jarak telah diketahui. Oleh itu, kita dapati bahawa kesemua parameter di sini adalah fix, adalah constant. Oleh itu, kita boleh ringkaskan
losses yang berlaku adalah KQ kuasa 2. So saya harap pelajar dapat ingat dua rumus ini kerana di dalam peperiksaan ada kalanya diberi nilai L, D dan sebagainya dan ada kalanya diberi nilai K sahaja. Oleh itu pelajar perlu faham bagaimana untuk mencari nilai K daripada nilai panjang dan juga diameter pipe. Okey, itu yang pertama revision kita hari ini. Yang kedua revision kita ialah berkenaan dengan losses in series and parallel pipe. Okay. Rumus yang sama sebenarnya kita gunakan untuk mencari total resistance di dalam circuit elektrik. Okay, dalam circuit elektrik kita menggunakan rumus yang sama sebenarnya kerana ia melibatkan resistance. So saya ringkaskan nota ini kerana di dalam kelas yang lepas atau video yang lepas awak boleh cari dalam YouTube. Kita dapati bahawa nilai losses untuk series dan juga parallel pipe kita boleh ringkaskan. So untuk series pipe kita kata memadai untuk kita mencampurkan kesemua nilai losses tersebut. So series awak faham dia berjalan daripada satu point ke satu point. Okay, oleh itu kita kata kita campurkan nilai losses di setiap perjalanan tersebut. Dan kadar alih untuk setiap cabang kita kata untuk setiap laluan ini akan sentiasa constant, malar. Tetapi untuk parallel pipe maksudnya bermula daripada satu point pergi ke tempat lain dan tempat lain katakan. Kita dapati bahawa kadar alihnya akan terbahagi kepada beberapa cabang. Tetapi kita boleh buat simpulkan bahawa rintangan yang berlaku di sini sebenarnya ialah sama. Oleh itu kita boleh meringkaskan equation tersebut ataupun situasi tersebut kepada rumus ini. Okay. Cuma yang saya ingin ingatkan para pelajar, rumus ini lebih kepada mencari nilai 1 per punca K. Tetapi di dalam pengiraan kita perlu untuk mendapatkan nilai K sahaja. Oleh itu saya harap pelajar dapat alert untuk mencari nilai K. Jadi paling mudah kita kata 1 per punca K. Kalau katakan kita dapat 4. So maksudnya kita katakan kat sini kita kuasa 2 kan. Sini pun kuasa 2 kan. So kita ada 1 per K sama juga dengan 16. So jadi K sama juga dengan 1 per 16. Okay, jadi yang ini saya harap pelajar dapat alert. Kita perlu mencari nilai K. Bukannya kita perlu mencari nilai 1 per square root K. Okay, so yang ini saya harap pelajar dapat alert. Contoh berkenaan dengan perkara ini kita telah ada pada video yang lepas. Okey, seterusnya pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai satu idea baru yang dinamakan Hardy-Cross Method. So Hardy-Cross Method ini sebenarnya adalah satu cara untuk kita predict kadar alih, nilai Q. Kerana apa? Yang saya katakan, jurutera berkenaan dengan air, sekiranya landscape ataupun situasi yang mereka hadapi adalah satu situasi pipe network yang besar, mereka tidak lagi mengira velocity, tidak lagi mengira berapa had laju air yang lalu di dalam pipe, tetapi mereka lebih kepada mengira kadar alih yang ada di dalam sesuatu pipe. Untuk pipe single, maksudnya untuk series pipe, satu pipe aja, kita kata kita boleh mengira dengan mudah kerana kita telah belajar pengiraan ini di dalam fluid mekanik 1 dan juga fluid mekanik 2. Maksudnya kita boleh terus saja menggunakan Bernoulli equation untuk mengira ataupun untuk predict apakah kadar alih ataupun had laju yang melalui pipe tersebut. Tetapi sekiranya kita mempunyai satu jaringan pipe, okay, kalau kita baca di sini, the Hardy-Cross method is an iterative method for determining the flow in pipe network system where the input and outputs are known, but the flow inside the network is unknown. So jadi kita sekarang ni kita pergi kepada situasi yang lebih besar lagi, iaitu kita ingin mencari kadar alih di dalam pipe network. Okay, pipe network ni macam mana? Jadi kita katakan kalau kita ada satu tangki air di sini, so tangki air ni mungkin akan memberi jaringan di sana ke rumah ini, ke rumah ini. So dia akan jadi network. Maksudnya dia akan ada grid lah yang paling senang kita. So maknanya air
bergerak sana, masuk sini, bergerak. Setiap jaringan pipe tersebut ada air. Jadi kita kata, kalau kita nak buat Bernoulli equation, kita kena buat banyak kali. Kerana apa? Bernoulli equation hanya untuk menyelesaikan satu aliran pipe sahaja. Okay, saya akan terangkan berkenaan idea Bernoulli equation dan juga idea Hardy-Cross method ini. Kita baca kepada introduction dahulu. So the method was first published in November 1936 by its namesake Hardy-Cross. Actually dia dua orang ni. Okay, a structural engineer professor at the University of Illinois. The Hardy-Cross method is an adaptation of the moment distribution method, which also developed by Hardy-Cross as a way to determine the moments in indeterminate structure. Okay, so yang lain saya harap pelajar boleh baca melalui nota ini. So kita pergi kepada idea Hardy-Cross method ialah, so Hardy-Cross method digunakan adalah apabila kita mempunyai jaringan pipe. Contohnya kita kata selalunya kalau jaringan pipe ini diringkaskan kepada beberapa pipe network seperti ini. So awak kena faham dia tidaklah single pipe sahaja seperti itu. Selalunya kita akan ada network, maksudnya pipe tersebut bersambunglah. Di sini ada sambung terbahagi dua, sini terbahagi dua dan sebagainya. Okay, salah satu reason kenapa pipe network ini dibuat ialah supaya bekalan air akan sentiasa sampai kepada pengguna. Macam juga kita kata sistem grid elektrik ni. So kita akan buat jaringan yang besar supaya kalau satu power plant ataupun bahagian pencawang ditutup, okay, elektrik daripada yang lain boleh disalurkan. Okay. Cuma berbeza dengan elektrik mungkin bagi sistem pipe kita dapati bahawa kita perlu mengenal pasti di manakah tangki air kita perlu letak, di manakah pump house perlu kita letak supaya kadar alir akan sentiasa memuaskan. Kerana kalau kita letak satu aja tangki air di sini, mungkin pengguna yang di hujung di sini akan mendapat aliran air yang paling rendah. Jadi kita kena pandailah letak pump house dan sebagainya, ataupun kita mungkin letak di sini ada satu tangki air lain, di sini ada satu tangki air lain, di sini ada satu tangki air lain. So jadi maksudnya di hujung sini air mungkin akan kuat, tapi dalam masa yang sama di bahagian yang tengah bekalan air akan disupport oleh keempat-empat tangki tersebut. So jadi kita kata kita ada satu jaringan pipe air bagi memastikan bahawa bekalan air akan sampai kepada pengguna dalam keadaan yang memuaskan. Oleh itu, oleh kerana kita ada jaringan pipe yang banyak seperti ini, okay, apa yang perlu kita buat? Kita perlu predik apakah kadar alir yang melalui setiap pipe di sini. Maksudnya daripada point 1 ke point 2, apa kadar alir, point sini ke sini, apa kadar alir, ini apa kadar alir dan semua sekali. So maksudnya setiap join perlu kita predik kadar alir tersebut. Oleh itu, kita bukan tidak boleh menggunakan Bernoulli equation, kita boleh menggunakan Bernoulli equation, tetapi ia akan menyebabkan kita terpaksa mengeluarkan banyak Bernoulli equation. So apa yang dimaksudkan dengan kita terpaksa banyak mengeluarkan Bernoulli equation ialah, katakan kita ada jaringan pipe seperti ini A, B, C, D. Jadi apa yang perlu kita buat sebenarnya ialah, sekiranya kita ingin membincangkan daripada input di sini dengan output di sini. So, jadi kita kata kita kena membuat Bernoulli equation daripada sini yang melalui jalan ini, melalui jalan ini dan melalui jalan ini. Tetapi dalam masa yang sama, oleh kerana kita tidak tahu banyak unknown, kita kena buat banyak equation. So, antara equation yang kita boleh buat mungkin daripada sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini dan pergi ke sini. Baru dia keluar. Kemudian mungkin kita boleh buat Bernoulli equation daripada sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini dan ke sini. Okay. Kenapa kita perlu banyak buat Bernoulli equation? Yang saya katakan tadi,
kita ada banyak unknown nanti. Oleh itu kalau kita banyak unknown, kita perlu kita perlu buat banyak equation supaya kita boleh menyelesaikan parameter yang kita tidak ketahui. Oleh itu, di dalam situasi ini, kita kata kita tidak menggunakan idea Bernoulli, tetapi kita menggunakan satu cara yang diperkenalkan iaitu oleh Hardy-Cross. Oleh itu kita namakan dia sebagai Hardy-Cross method. So Hardy-Cross method provide a system for calculating the value of the correction to be made, each loop or junction being considered in turn and corrected assuming that condition in the remainder of the network remain unaltered. So jadi apa idea Hardy-Cross method ni ialah Hardy-Cross method mengatakan bahawa kita tak perlu menggunakan Bernoulli equation ataupun kita simplify Bernoulli equation kerana kita beranggapan bahawa tekanan almost the same. Kita kata tekanan akan kita akan refer kepada atmospheric pressure. Kerana selalunya kalau kita ada tangki macam itu, so tangki ini tidaklah close system, selalunya tangki ini akan terbuka kepada atmosfera. Oleh itu kita akan refer daripada tangki A pergi ke tangki B. So tangki B pun sama juga atmospheric pressure. Oleh itu pressure kita kata Hardy-Cross mencadangkan pressure kita boleh tutup. Kita boleh neglect sebab kita kata kita akan ambil atmospheric pressure. So jadi pressure kita buang. So and then kita kata tinggal velocity dan juga elevation Z. So velocity selalunya kita beranggapan bahawa pipe akan menjadi lebih kurang sama size. Bila sama size, kita kata velocity almost the same. Kita kata jarang kita tengok tangki pipe air daripada satu komuniti yang besar berubah-ubah diameter. So at least kita kata dia menggunakan diameter yang sama. So macam saya terangkan ketika open channel, kalau longkang mungkin kita ada 3 atau 4 jenis sahaja. Developer ataupun majlis perbandaran akan menggunakan jenis-jenis yang sama mengikut keadaan. Yang itu maksudnya awak boleh imagine dia bukan simply kita nak besar atau kecil. Oleh itu dengan anggapan bahawa diameter akan lebih kurang sama. So jadi kita kata kita boleh neglect seketika untuk perbezaan velocity yang ketara. Dan dia akan menyebabkan berlaku elevation. So elevation inilah yang akan kita gunakan kerana apa? Kerana selalunya di dalam jaringan pipe dan sebagainya kita akan menggunakan idea gravity. So jadi maksudnya elevation tu kena ada. So sebab kita nampak tangki di dalam perumahan dia akan letak di kawasan atas bukit dan sebagainya supaya air boleh turun. Penghantaran mungkin dibantu oleh pump dan sebagainya, tetapi untuk permulaan ini kita neglect kedudukan pump di dalam pipe network kita. So kita hanya untuk memikirkan apakah kadar alir yang berlaku daripada satu poin ke satu poin yang lain. Okey. Untuk extension, maksudnya setelah kita boleh predict di manakah kadar alir yang lemah atau sebagainya, barulah kita kata kita boleh propose di mana pump house ataupun di mana parts yang lain perlu diletakkan di dalam pipe network tersebut supaya aliran menjadi lebih baik. Okey. So untuk menyelesaikan, saya harap pelajar dah dapat idea bahawa pressure kita boleh abaikan seketika. Velocity pun kita anggap sama. Oleh itu dia akan cancel each other. So kita akan hilangkan. Oleh itu kita akan hanya melibatkan Z. Dan Z ini akan reflect kepada losses. Okay, jadi kalau kita tengok kepada kuliah kita yang terdahulu, kita ada membuat Bernoulli equation, kita potong nilai pressure, kita potong nilai velocity yang hanya adalah tinggal Z. So kita ada Z1, Z2 dan losses. So losses itu kemudian kita akan rearrange, kita substitute dengan nilai K, kita ubah dia jadi K dan kita akan menggunakan rumus itulah untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, jadi apa yang kita maksudkan dengan nilai Z dan juga nilai losses yang kita ada? Idea daripada nilai losses yang tertinggal itu, Hardy-Cross method menggunakan idea ini. So maksudnya ada dua assumption yang Hardy-Cross method gunakan. Okey,
Pertama, Hardy-Cross method mengatakan the losses of head between any two junction must be the same for all routes between this junction. Jadi maksudnya ialah, kita kata sekiranya kita ada pipe network seperti ini. Okay. Kemudian kita tandakan ini point A, point B, point C, point D. Okay. So, kemudian kita boleh mengatakan bahawa head loss in pipe BA campurkan dengan head loss dengan pipe DC, okay, adalah sama dengan pipe AC dicampurkan dengan pipe BD. Okay, ini adalah takrifan yang dibuat oleh Hardy-Cross method. Okay, ini adalah kita kata official definition yang Hardy-Cross method keluarkan. Okay, saya terangkan perkara ini dengan bahasa yang lebih mudah. Hardy-Cross method mengatakan bahawa sekiranya kita ada jaringan pipe seperti ini dan katakan kita ada 4 checkpoint, kita ada checkpoint A, B, C dan D. Kita dapati bahawa sekiranya air itu mengalir daripada B ke A pergi ke C katakan. Okay, ia akan melalui B, A, C dan menghasilkan satu nilai friction. Tetapi sekiranya air itu reverse flow, maksudnya kita alihkan air itu daripada C pergi ke A dan pergi ke B, kita dapati bahawa walaupun alirannya berubah, tetapi frictionnya tetap sama. So, kenapa friction tetap sama? Kerana panjang pipe, diameter pipe, jenis pipe adalah sama. Oleh itu tak kiralah dia mengalir arah mana, dia tetap akan sama. Jadi secara ringkasnya kita kata, kita dapati bahawa kalau kita kira kadar alir itu sama ada kita kira counterclockwise ataupun clockwise, kita dapati bahawa resistance ataupun losses yang berlaku adalah sama. Maksudnya tak kiralah air itu berjalan daripada sini, naik atas, turun bawah, pergi sini. Atau air itu datang daripada atas, naik bawah, turun bawah, pergi sini. Kita kata resistance yang berlaku pada pipe ini akan sentiasa sama. Okay. So jadi kenapa kita perlu tahu yang itu? Kerana kita kena faham bahawa Hardy-Cross method ini menggunakan idea corrected idea. Maksudnya kita assume dulu apakah nilai kadar alir tersebut, kita teka dulu and then kita akan buat correction berdasarkan losses yang berlaku. Okay, itu idea. So pertama yang kita kena faham di sini ialah walau daripada arah yang berbeza, air mengalir, ia tetap menghasilkan friction yang sama. Okay, dan seterusnya anggapan kedua ialah kita dapati bahawa kadar alir juga, okay, the inflow to each junction must equal the outflow from that junction. So ini maksudnya bahawa di dalam satu junction di sini, sekiranya ada dua input seperti ini dan kita ada dua output seperti ini, aliran air mestilah memenuhi idea kadar alir, iaitu flow in mesti sama dengan flow out. So maksudnya kalau yang masuk kat sini 5 dan 4, so total 9. So yang keluar mesti 9. So mungkin dekat sini yang keluar 3 dan dekat sini yang keluar 6. Okay. Kerana apa? Kerana kita kena pastikan bahawa air akan mengalir dengan menggunakan hukum continuity equation. Okay, so jadi di dalam nota ini ditunjukkan kadar alir B campur C, maksudnya kadar alir B campur C mesti sama dengan kadar alir A yang dicampurkan dengan D. Yang ini adalah dua hukum yang saya harap pelajar faham dan pada pendapat saya kedua-dua hukum ini sebenarnya kita telah belajar di dalam fluid mechanics 1 dan 2. Okey, seterusnya kita perlu mengeluarkan idea ataupun kita perlu simplify idea Bernoulli yang saya telah terangkan tadi. Okay, kita telah ketahui bahawa losses. Hardy-Cross method memulakan pengiraan dengan menggunakan losses.
Okay, so kita ketahui bahawa losses sama juga dengan F L over D V square over 2G. Dan kita ubah nilai velocity di sini kepada kadar alih. Seterusnya kita boleh mendapat nilai ini. Dan kita boleh ringkaskan kepada KQ kuasa 2. So yang ini saya harap pelajar dapat alert. Kita telah bincangkan perkara ini beberapa kali pada pertemuan yang lepas. Okey, so bermula daripada sini kita kata bermulalah idea Hardy-Cross method berkenaan dengan cara untuk kita predict flow rate di dalam pipe network. Okay. Ideanya ialah kita mengatakan bahawa nilai losses akan sama daripada akan sama walaupun arah aliran air berbeza. Okay. Yang ini merujuk pada keadaan ini. So contohnya kita kata jika air mengalir counterclockwise, maksudnya dia bergerak daripada sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini dan kembali semula ke C, kita dapati bahawa total lossesnya adalah sama dengan air yang bergerak secara clockwise. Maksudnya daripada C pergi A pergi B, B pergi D dan D kembali semula kepada C. Kerana apa? Ia melalui pipe yang sama, diameter yang sama. Okay, so jadi Hardy-Cross method memulakan pengiraan ataupun memulakan equation daripada idea tersebut. Jadi katakan head loss in pipe in which flow is clockwise, maksudnya yang mengikut arah jam, rumusnya adalah seperti ini. So jadi KC darab QC kuasa 2. So C adalah clockwise. Dan kita juga boleh menulis head loss in pipe in which the flow is counterclockwise seperti ini. So jadi kita sebenarnya hanya menulis rumus yang sama, cuma kita bezakan nilai K dengan huruf KC dan juga KCC. So KC ni maksudnya clockwise, KCC bermaksud counterclockwise. Okay, so yang ni saya harap pelajar dapat faham. So jadi maknanya kita kata oleh kerana pipe sama, diameter sama dan sebagainya, oleh itu tak kiralah air mengalir clockwise atau counterclockwise, nilai friction akan sama. Oleh itu, kita equalkan kedua-dua nilai ini. Okay. Bila kita equalkan kedua-dua nilai tersebut, kita dapati bahawa kita boleh menulis equation tersebut seperti ini. So kita tulis KC, QC kuasa 2 sama dengan KCC darab QCC kuasa 2. Okey, seterusnya apa yang kita buat? Okey. Seterusnya kita kena faham cara pengiraan Hardy-Cross method. So Hardy-Cross method dia menggunakan prediction. So prediction ni maksud apa? Kita gunakan idea trial and error. Kita teka dulu. Okay, berbeza dengan pengiraan pada fleet 1 dan fleet 2, lebih kepada kita masukkan parameter dan kita dapat satu absolute answer. So dalam option subject ni kalau perasan daripada open channel kita ada elemen yang kita paksa kita menggunakan trial and error. So di dalam chapter 2 kita juga menggunakan either trial and error sebenarnya untuk kita predict aliran di dalam pipe network. Okay, so apabila kita membuat prediction, sudah tentu kita tak boleh predict dengan tepat. So jadi kita kata oleh kerana kita tidak predict dengan tepat, jadi apa yang berlaku, kita kata kita dapati bahawa mungkin nilai losses pada clockwise lebih besar daripada nilai losses pada counterclockwise. So kita katakan predict sekian value, kita dapati dia tak balance. Maksudnya clockwise dengan counterclockwise tak balance. So apabila clockwise dengan counterclockwise tak balance, kita kata kita kena ubah. Okay. So macam mana kita nak ubah? So ideanya ialah contoh. Sekiranya counterclockwise kita kata lebih tinggi daripada sekiranya clockwise di sini, di sebelah kiri, lebih tinggi daripada nilai counterclockwise di sebelah kanan. Okay, jadi macam mana kita nak balancekan? So, jadi kita ambil sedikit nilai daripada sebelah kiri, kita hantar ke sebelah kanan. Itu sebab kita kata di dalam equation ini,
kita dapati bahawa daripada rumus yang asal di sini, kita ada KC QC kuasa 2 equal KCC QCC kuasa 2. Kita tolak sedikit nilai QC dan kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Okay, tetapi di sini pelajar kena berhati-hati kerana apa? Kita tidak boleh menulis. Kerana di sini pelajar banyak menulis seolah-olah dia buat QC kuasa 2 tolakkan dengan delta Q. And then kat sebelah ni kita kata QCC kuasa 2 tolak campurkan dengan delta Q. So dia tidak boleh menulis seperti ini. Kerana apa? Kuasa 2 di sini sebenarnya untuk keseluruhan nilai Q. Jadi kalau kita nak tolak something, kita kena tolak dalam kurungan dulu. So jadi kita kena menulis seperti ini. So QC tolak delta Q kuasa 2. Di sebelah ini QC campur delta Q kuasa 2. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pelajar kena faham bahawa kita menolak sebahagian daripada bahagian kiri dan kita masukkan kepada bahagian kanan. Oleh itu, nilai yang kita tolak adalah nilai yang sama. Oleh itu, sekiranya kita tolak kat sini delta Q, so kita tambah di sini delta Q. Itu maksudnya, kerana ada pelajar yang dibuat QC tolak delta QC kuasa 2. So, and then sebelah sini dia buat QCC campur delta QCC kuasa 2. Okay, penggunaan kuasa 2 tu dah nampak betul. Tapi bila awak buat delta QCC dengan delta QC seperti ini, okay, dia menyebabkan kita punya equation tidak boleh kita ringkaskan. Ataupun daripada idea yang asal kita kata sedikit kekeliruan daripada idea Hardy-Cross method. Okay, so seterusnya apa kita buat setelah kita membuat equation ini? Kita kembangkan nilai kuasa 2, so kita boleh dapat nilai ini. So kemudian kita ringkaskan, kita dapati bahawa delta Q kuasa 2 membawa nilai yang terlalu kecil, oleh itu kita boleh abaikan dan kita boleh rearrange equation kita menjadi ini. Delta Q, sigma ni maksudnya total off lah, kita maksud. So kita adalah sigma KC QC kuasa 2 tolak sigma KCC QCC kuasa 2 over 2 sigma QC tolak KCC QC. So kemudian kita gantikan nilai K di sini. So jadi kita kata kita boleh menggunakan idea ini KQ, kerana kalau kita tengok di sini kita akan sentiasa berhubung dengan KQ. Sini pun ada KQ, oleh itu kita kata kita daripada rumus ini kita cuba simplifykan lagi rumus yang kita dapat untuk yang atas. Jadi setelah kita simplify, kita boleh mendapatkan rumus ini. Okay, jadi kalau kita tengok di sini, okay, kita ada QC di sini. Okay, kat sini KC kuasa 2. So KQ kuasa 2 sama dengan HF. So maknanya yang atas ini kita boleh gantikan dengan HF. Dan QC kat sini adalah HF dibahagikan dengan Q. So jadi rumus ni kat sini akan menjadi kepada sigma HFC tolak sigma HFCC dibahagikan dengan 2 dalam kurungan sigma HFC QC campurkan dengan sigma HFCC over QC. Di mana C adalah clockwise dan CC adalah counterclockwise. Okay. So tetapi apa yang kita dapat daripada rumus ini? Yang ini yang saya harap pelajar perlu faham. Kita dapat daripada rumus ini adalah nilai delta Q. Okay, so jadi kita bukan dapat Q. Kita dapat nilai delta Q. So jadi delta Q ini membawa maksud apa? Membawa maksud perbezaan di antara clockwise dan counterclockwise. So jadi bagaimana kita nak tahu keputusan kita betul atau salah? So kita kena menggunakan idea ini. Okay, calculation will be done many times until the value of delta Q is approaching 0. So maksudnya kalau kita nak tahu jawapan kita betul atau tidak, kita kena pastikan bahawa nilai delta Q kita sama dengan kosong. So kalau delta Q kita sama dengan kosong, maksudnya tiada lagi perbezaan clockwise dan juga counterclockwise.
So kalau tak ada perbezaan, maksudnya dia balance. So kita kena faham balik bahawa Hardy-Cross method dia menggunakan idea balancing. Balancing the losses between clockwise and counterclockwise. So kenapa kita nak balance? Kerana kita predict. Kita menggunakan idea prediction. Kita teka dulu and then kita balance. So maknanya kita teka dulu 5 katakan, tak balance. So kita kena tolak sikit. Kita kata oh mungkin 4.85. Kira lagi, oh tak balance lagi. Delta Q masih lagi ada nilai. So mungkin kita kena tambah sikit. Okay, maksudnya idea dia macam kita nak timbang sesuatu. Okay, kita mungkin letak belah kanan, oh dia tak balance, ambil lagi belah kanan, letak belah kiri, tak balance, ambil lagi kiri, letak sebelah kanan. So baru kita akan balancekan nilai tersebut. Okay. Okay, pertama awak kena faham idea, kita mengira delta Q dan delta Q ni dia reflect berkenaan dengan nilai yang kita predict, balance atau tak balance. Okay. Okay, bear in mind, yang ini paling penting. Yang ini pelajar selalu lupa. Okay, sekiranya pelajar memberi nilai delta Q, tidak ada markah di situ. Kerana delta Q is not the final answer. Delta Q ni bukan jawapan akhir. Okay, jawapan akhir ialah you need to propose new flow rate as your final answer.